Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemudahkanlah dan janganlah persusahkan, dan sempurnakanlah bagi kami kebaikan, dan kepadamu jualah kami meminta pertolongan. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahilah bagi kami ilmu pengetahuan, dan kurniakanlah kepada kami kefahaman. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya pembacaan Al-Quran. Dan janganlah hendaknya Engkau jadikan Al-Quran itu sebagai hujah pendakwa bagi kami di akhirat nanti. Akan tetapi jadikanlah ia, ya Allah, Al-Quran itu sebagai hujah pembela bagi kami di padang mahsyar nanti, ketika hari penghisapan nanti, insya-Allah. Apa khabar sahabat-sahabat penonton channel YouTube Tahsin Q yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Saya berhasrat untuk memulakan perkongsian rakaman bacaan kitab tafsir Al-Quranul Karim untuk sama-sama kita ambil manfaat daripadanya bagi kehidupan dunia kita yang sementara ini, untuk kita sempurnakan kehidupan kita, kehidupan beragama kita dengan memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi sebagai bekal akhirat kita yang kekal abadi, insya-Allah. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Kitab tafsir pilihan saya adalah At-Tafsirul Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Tafsir Al-Munir bagi akidah, syariat dan manhaj, dan pengarangnya, penyusunnya adalah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar di zaman kontemporari ini. Sedikit info tentang kitab tafsir yang akan kita guna pakai ini. Namanya adalah At-Tafsirul Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Tafsir Al-Munir dari segi akidah, syariah dan manhaj. Tafsir Al-Munir adalah hasil karya tafsir terbaik yang pernah dimiliki umat Islam di era moden ini. Kitab ini sangat laris di Timur Tengah dan negara-negara di Jazirah Arab. Karya ini hadir sebagai rujukan utama di setiap kajian tafsir, di setiap majlis ilmu. Secara kualitinya, buku ini jelas memenuhi hal tersebut. Dalam karya fenomenal Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini, kita akan mendapatkan pembahasan-pembahasan penting dalam mengkaji Al-Quran, iaitu metod ataupun kaedah penyusunan tafsir ini adalah berdasarkan pada kaedah tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Ada penjelasan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh. Dijelaskan pula sebab turunnya ayat, yakni asbabun nuzul untuk ayat-ayat yang tertentu. Di setiap pembahasan ayat diperincikan penjelasan dari segi qiraat, i'rab, balaghah dan mufradat lughawiyah. Tafsir ini menghapuskan riwayat Israiliyah. Ia adalah sebuah literatur tafsir Al-Quran yang harus kita miliki kerana sangat lengkap dan bagus. Kitab ini merupakan jilid pertama dari 15 jilid yang diterbitkan. Okey.
sedikit mengenai pengarang kitab tafsir Al-Munir ini. Beliau ialah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau ialah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Lahir di Dar Asiyah, Damsyik, Syria pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau, yakni Dr. Wahbah Az-Zuhaili, berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universiti Al-Azhar, Fakulti Syariah. Beliau memperolehi gelaran master pada tahun 1959 dalam bidang syariah Islam dari Universiti Al-Azhar, Kahirah, Mesir, dan memperolehi gelaran doktor pada tahun 1959 dalam bidang syariah Islam dari Universiti Al-Azhar, Kahirah, Mesir. Tahun 1963, beliau mengajar di Universiti Damsyik, Syria. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqh serta usul fiqh dan mengajarkannya di Fakulti Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara-acara televisyen di Damsyik, Emirat Arab Bersatu, Kuwait, dan Arab Saudi. Bapa beliau adalah seorang hafizul Quran dan pencinta As-Sunnah. Demikianlah sedikit latar belakang ringkas Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pengarang bagi kitab tafsir Al-Munir dalam akidah syariah manhaj ini. Dan ada pun sebab mengapa saya memilih tafsir Al-Munir versi bahasa Indonesia ini adalah kerana kesukaran mendapatkan versi PDF di dalam bahasa Melayu. Maka saya memilih untuk meneruskan perkongsian bacaan kitab tafsir ini menggunakan versi bahasa Indonesia, insya-Allah. Untuk makluman sahabat-sahabat penonton channel YouTube Tahsin Q sekalian, sebagai alat bantu dalam memahami makna ayat Al-Quran untuk mengelakkan kemungkinan salah faham dalam makna ayat Al-Quran menggunakan versi bahasa Indonesia, maka insya-Allah saya akan menjadikan aplikasi Al-Quran Perkata ini sebagai alat bantu dalam perkongsian bacaan kitab tafsir Al-Munir versi Indonesia itu tadi. Ini adalah aplikasi Al-Quran yang akan kita gunakan untuk Al-Quran terjemahan perkata, insya-Allah. Saya tunjukkan di sini contohnya. Okey. Ini adalah kandungannya. Dan kita lihat dalam surah Al-Fatihah, insya-Allah, sebagai contoh. Okey. Ini adalah contoh tafsir terjemahan perkata yang akan kita guna pakai, insya-Allah. Terjemahan perkatanya word by word kita akan gunakan adalah dalam bahasa Inggeris. Dicontohkan di sini, Bismi, in the name Allah, Ar-Rahman, the most gracious, Ar-Rahim, the most merciful. Dan terjemahan keseluruhannya adalah dalam bahasa Melayu. Dicontohkan di sini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Insya-Allah, besarlah harapan kita, kitab tafsir, aplikasi terjemahan Al-Quran perkata ataupun word by word ini akan dapat sedikit banyak mengelakkan salah faham kita dengan versi terjemahan bahasa Indonesia yang kita akan guna pakai nanti, insya-Allah. InsyaAllah kita akan mulakan dengan juzuk pertama
dan surahnya adalah surah Al-Fatihah, insya-Allah. Bagaimanapun sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsi sedikit tentang info ringkas tentang Al-Quranul Karim itu sendiri, insya-Allah. Kita paparkan di skrin sekarang ini adalah daftar isi kandungan bagi juz pertama kitab tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj ini. Dan fokus kita nanti insya-Allah adalah pada juz pertama, surah Al-Fatihah. Sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsi sedikit info tentang Al-Quran, iaitu tentang suplemen ataupun info ringkasnya, dan juga tentang apakah ayat pertama yang diturunkan, diwahyukan pada Nabi SAW, dan apakah pula ayat terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW sebelum kewafatan baginda, insya-Allah. Sejumlah pengetahuan penting yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita tidak akan kongsikan kesemuanya disebabkan oleh panjangnya kitab ini yang akan memakan masa yang panjang untuk kita kongsikan tafsir bagi setiap surah-surah Al-Quran. Bagaimanapun, kita akan memilih beberapa info penting yang dirasakan sesuai untuk kita kongsikan dalam jangka masa singkat yang kita ada, insya-Allah. Okey, nama-nama bagi Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran mempunyai sejumlah nama, antara lainnya dipanggil Al-Quran dengan makna bacaan. Al-Kitab, Al-Mushaf, An-Nur, dan Al-Furqan. Ia dinamakan Al-Quran kerana dialah wahyu yang dibaca. Sedangkan Abu Ubaidah berkata, dinamakan Al-Quran kerana ia mengumpulkan dan menggabungkan surah-surah Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Sesungguhnya menjadi tanggungjawab kamilah mengumpulkannya, yakni mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu, wahai Muhammad, dan menjadikan kamu pandai membacanya. Surah Al-Qiyamah ayat 17. Maksud Qur'anahu dalam ayat ini adalah qira'atahu, yakni pembacaannya. Dan sudah diketahui bahawa Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Dan setelah sebahagiannya dikumpulkan dengan sebahagian yang lain, maka ia dinamakan Al-Quran. Ia juga dinamakan Al-Kitab, yang berasal dari kata Al-Katb, yang artinya pengumpulan. Kerana ia mengumpulkan berbagai macam kisah, ayat, hukum dan berita dalam kaedah yang khas, kaedah yang khusus. Al-Quran juga dinamakan Al-Mushaf dari kata Ashafa, yang artinya mengumpulkan suhuf, yakni lembaran-lembaran ataupun helaian-helaian di dalamnya. Dan suhuf adalah bentuk jamak dari kata asyahifah, iaitu sehelai ataupun selembar kulit atau kertas yang ditulis sesuatu di atasnya. Kononnya, setelah mengumpulkan Al-Quran, Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan orang-orang tentang namanya, lalu ia menamainya Al-Mushaf. Al-Quran juga dinamakan An-Nur, yang bererti cahaya, kerana ia menyingkap berbagai hakikat dan menerangkan hal-hal yang samar berkenaan soal hukum halal haram serta tentang hal-hal ghaib yang tidak dapat difahami oleh akal, dengan penjelasan yang muktamad dan keterangan yang jelas. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174, Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu
yakni Muhammad SAW dengan mukjizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Dan Al-Quran juga dinamakan Al-Furqan kerana ia membezakan antara yang benar dan yang salah, antara iman dan kekafiran, antara kebaikan dan kejahatan. Al-Furqan bermakna pembeza. Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Cara turunnya Al-Quran. Cara turunnya Al-Quran. Al-Quran tidak turun semua sekaligus, seperti turunnya Taurat kepada Musa AS dan Injil kepada Isa AS, agar bahawa para mukallaf tidak berat terbeban dengan hukum hakamnya. Ia turun kepada Nabi SAW yang mulia sebagai wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril AS secara beransur-ansur, yakni secara terpisah-pisah sesuai dengan tuntutan keadaan, peristiwa dan situasi, atau sebagai respons maklum balas atas kejadian dan momentum atau pertanyaan. Yang termasuk jenis pertama, misalnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Al-Baqarah ayat 221. Ayat ini turun berkenaan dengan Matsad Al-Ghanawi yang diutus oleh Nabi SAW ke Makkah untuk membawa pergi dari sana kaum muslimin yang tertindas. Namun seorang wanita musyrik yang bernama Anaq, yang kaya raya dan cantik jelita, ingin berkahwin dengannya. Kemudian Matsad setuju, asalkan Nabi SAW juga setuju. Tatkala ia bertanya kepada baginda Nabi SAW, turunlah ayat ini. Dan bersamaan dengannya turun pula ayat, dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Surah Al-Baqarah ayat 221. Yang termasuk jenis kedua, misalnya, dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang anak-anak yatim. Al-Baqarah ayat 220. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. An-Nisa ayat 127. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Surah Al-Anfal ayat 1. Turunnya Al-Quran dimulai pada bulan Ramadan di malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, sesungguhnya kami turunkannya pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Qadar ayat 1. Al-Quran terus-menerus turun selama 23 tahun, sama ada di Makkah maupun di Madinah, di jalan antara kedua kota itu atau di tempat-tempat lain. Turunnya kadang-kadang satu surah yang lengkap, seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Muddassir, dan surah Al-An'am. Kadang-kadang yang turun hanya 10 ayat, seperti kisah Al-Ifki, yakni gosip dalam surah An-Nur dan awal surah Al-Mu'minun. Manakala kadang-kala pula hanya turun 5 ayat, dan ini banyak. Tetapi terkadang yang turun hanya sebahagian dari suatu ayat, seperti kalimah yang tidak mempunyai uzur, An-Nisa ayat 95. Yang turun setelah firman-Nya tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, surah An-Nisa ayat 95. Misalnya lagi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kamu khawatir menjadi miskin,
maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu daripada kurniaannya, jika Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 28. Dan yang turun setelah, hai orang yang beriman, sesungguhnya orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Surah At-Taubah ayat 28. Diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur sejalan dengan manhaj Tuhan yang telah menentukan cara penurunan demikian, mengandungi banyak hikmah. Allah Ta'ala berfirman, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian. Surah Al-Isra ayat 106. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah meneguhkan dan menguatkan hati Nabi SAW agar beliau menghafal dan menguasainya. Sebab beliau adalah seorang yang buta huruf, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Allah Ta'ala berfirman, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun sahaja? Demikianlah, supaya kami perkuatkan hatimu dengannya, dan agar kami membacanya secara tartil, yakni teratur dan benar. Al-Furqan ayat 32. Hikmah yang lain adalah menyesuaikan dengan tuntutan tahapan dalam penetapan hukum, serta mendidik masyarakat dan memindahkannya secara bertahap dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan juga melimpahkan rahmat ilahi kepada umat manusia. Dahulu, di masa jahiliah, mereka hidup dalam kebebasan mutlak. Kalau Al-Quran diturunkan semuanya secara sekaligus, tentu mereka akan merasa berat menjalani aturan-aturan hukum baharu itu, sehingga mereka tidak akan melaksanakan perintah-perintah dan larangan tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang pertama-tama turun dari Al-Quran adalah surah-surah dari jenis Al-Mufassal. Di dalamnya disebutkan tentang syurga dan neraka. Hingga tatkala manusia telah menerima Islam, turunlah hukum halal dan haram. Sekiranya yang pertama-tama turun adalah jangan minum khamar, jangan minum arak, nescaya mereka akan berkata, kami selamanya tidak akan meninggalkan khamar, tidak akan meninggalkan arak. Dan sekiranya yang pertama turun adalah ayat jangan berzina, nescaya mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan zina. Hikmah yang lain adalah menghubungkan aktiviti jamaah dengan wahyu ilahi. Sebab keberlanjutan turunnya wahyu kepada Nabi SAW membantu beliau untuk bersabar dan tabah menanggung derita dan kesulitan serta berbagai macam gangguan yang beliau hadapi dari kaum musyrikin. Ia juga merupakan saranan untuk mengukuhkan akidah di dalam jiwa orang-orang yang telah memeluk Islam. Ia merupakan platform untuk mengukuhkan akidah di dalam jiwa orang yang telah memeluk Islam. Jika wahyu turun untuk memecahkan sesuatu permasalahan, berarti terbukti kebenaran dakwah Nabi SAW. Dan kalau Nabi SAW tidak memberi jawapan atas sesuatu masalah, lalu datang wahyu kepada beliau, kaum mukminin pasti kian yakin akan kebenaran iman, semakin percaya kepada kemurnian akidah dan keamanan jalan yang mereka tempuhi, serta bertambah pula keyakinan mereka terhadap tujuan dan janji yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Kemenangan atas musuh atau kaum musyrikin di dunia, atau masuk syurga dan meraih keredaan Tuhan, serta penyiksaan kaum kafir di neraka Jahannam. Okey, demikianlah secara ringkas perkongsian kita berkenaan kitab Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syariah wal Manhaj. Kitab Tafsir Al-Munir dari segi akidah, syariat dan manhaj karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini. Dan insya-Allah untuk sesi perkongsian seterusnya,
kita akan sambung lagi sedikit berhubung dengan perkongsian berkenaan dengan info-info penting yang perlu diketahui berkenaan dengan Al-Quranul Karim itu sendiri. InsyaAllah untuk sesi seterusnya, kita akan sambung dengan perkongsian berhubung dengan Al-Quran Makki dan Madani, insyaAllah. Terima kasih di atas tumpuan dan perhatian tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu bapa, adik kakak, para penonton channel YouTube Tahsin Q yang dikasihi sekalian. Terima kasih di atas masa yang tuan-tuan peruntukkan untuk juga untuk tumpuan yang tuan-tuan berikan. InsyaAllah saya sudahi sesi kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sesi kali ini bermanfaat untuk kehidupan dunia kita yang sementara ini, lebih lagi untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi, insyaAllah. Semoga Allah mengiranya sebagai amal bakti kita terhadap agamanya dan sebagai pahala bagi kita untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi nanti, insyaAllah. Sehingga bertemu lagi di sesi perkongsian seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.